hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran untuk slot pertama aspirasi edisi Rabu yang positif. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini, kita bawakan kepada anda program Rahmatan Lil Alamin, yang mana anda boleh ikuti dan juga dengar, tonton secara terus di FB IKIM FM. InsyaAllah bersama kita waktu ini dari Skype kami bawakan kepada anda Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sihat Ustaz ya? Alhamdulillah sihat. Masya Allah, semakin bercahaya wajah Ustaz. Oh, Masya Allah. Sebab yang lampu yang terang-terang. Masya Allah. Dan hari ini kita nak sambung kembali Ustaz, perkongsian kita kali ini. Ustaz nak bawakan pendekatan ataupun nak bawakan kepada kita semua tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin awalan ini kita nak berikan sedikit mukadimah untuk pertemuan kita pada minggu ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Terima kasih pada dakwah dan jihad DJ Yati kita. 2 minggu kita tak dapat bersama Yati kan. Tapi tak apa, insyaAllah. Yang sebelum tu kita dengan DJ Mas dan keduanya dengan Fairuz. Kali ni ke Bali. Dia ustaz tak cuti, DJ je selalu. Dia tak cuti Ustaz. Dia bukannya dia bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah. Rindu nak ke konti sebenarnya kan, dah lama tak ke konti. Dah sebulan lebih dah, 40 hari lebih kan tak ke konti. InsyaAllah tuan-tuan, kita doa sama-sama mudah-mudahan COVID-19 ni Allah segera angkat daripada bumi kita ni dan kita dapat menjalani kehidupan dengan biasa dan kita lebih mensyukuri nikmat keamanan, nikmat keamanan dan nikmat sihat yang Allah beri pada kita insya-Allah. Okey, pada pertemuan kita lepas kita bicara sikit tentang kelebihan ataupun kebaikan tentang bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita bicara tentang apa rasional dari sudut sains. Rupa-rupanya Al-Quran ni dia selain daripada yang Allah sebut dalam Al-Quran syifa kan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dia penyembuh, tapi rupanya dia adalah rimah yang terbaik untuk otak kita kan, dan rimah tu memberikan kebaikan dari sudut urat saraf kita dan sebagainya. Masya-Allah. Itu jangan berhenti baca Al-Quran walaupun satu hari satu ayat tak apa kan, sebab satu ayat ada berapa huruf Yati? Nabi kata tidaklah alif lam mim tu satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim satu huruf. Dan kalau satu huruf tu digandakan dengan 10 kali ganda pahala kebaikan di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan lebih-lebih berlipat kali ganda kan. Cuma para ulama kata paling sikit pun gandaan dalam bulan Ramadan ni ialah kalau di luar 10 kan, bawa masuk dalam Ramadan 10 kali 10. Masya-Allah. Kalau di luar Ramadan 10 kali 10 lagi 100. Itu paling sikit dalam bulan Ramadan. Bayangkan kalau kita baca Yasin dah 2 huruf dah kan. Wal Quranil Hakim, waw, alif lam qaf ra hamzah alif nun kan. Alif lam ha kaf ya mim kan. Berapa dah? 14. Masya-Allah. 14 kali 10 140 kan. 140 kalau kali dengan bulan Ramadan paling sikit 1400 kan. Masya-Allah. Subhanallah. Allah baik, nak bagi, Allah nak beri. Itu kalau kita kira, tapi kita tak mampu nak mengira sebenarnya pahala yang Allah sediakan untuk kita dalam bulan Ramadan. Itu perbanyakkan. Dan disebut oleh para ulama bahawa amalan yang paling banyak pahalanya dalam bulan Ramadan ini selain dari memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sekarang kita agak terhad sikit memberi makan berbuka kepada orang berpuasa sebab kita tak boleh nak keluar suka-suka kan. Itu ibadah yang paling senang sebab man fattara sha'iman, siapa memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri, dia dapat pahala orang berpuasa tu.
kan, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Maksudnya kalau kita memberi makan seorang untuk berbuka puasa, kita dapat pahala seorang untuk berbuka puasa. Untuk pahala orang berpuasa. Kalau 10, kalau kita buat majlis buka puasa, ada 10 orang datang. Berarti hari itu kita seolah-olah dah berpuasa 10 hari. Kalau kita sumbang di masjid, ada 100 orang berbuka, kan? Kita seolah-olah macam telah berpuasa 100 hari. Kalau kita sumbang rumah anak yatim, rumah penjaga orang tua yang dalam dia ada sampai 300 penghuni untuk berbuka hari itu. Jadi kita dapat 300 seolah-olahnya kita dah berpuasa 300 hari. Tapi ada ibadah yang lain yang tak perlu keluar duit, kan, tak perlu kita nak ni. Kita pun tak baca Quran, baca Quran, kan? Kita baca Quran sehari. Masya-Allah. Berapa banyak pahala yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan ini untuk kita. Itu yang kita nak bicara. Itu kita bicara pada pertemuan kita yang lepas. Pada kali ini insya-Allah saya nak bawakan tentang kehidupan Nabi SAW, rasionalnya dari sudut akhlak. Rasional dari sudut akhlak. Sebab kita kan walaupun tajuknya rahmatan lil alamin, kita membicarakan tentang Nabi itu diutus membawa rahmat kepada kita. Inilah rahmat kasih sayang, kan. Kita bongkar tentang apa rasionalnya. Kalau ada rasional sains, kita akan bawa. Kalau tak ada rasional sains, kita akan bawa rasional akhlak untuk kita rasa kemanisan untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Okay. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, kalau siapa yang di kitab Syama'il Muhammadiyah, bab ke-52, kan, kehidupan Rasulullah SAW. Daripada Nu'man bin Bashir, disebut Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, yaqul alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min daqali wa ma yamla'ul batnah. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, adakah kamu boleh mendapat makanan dan minuman yang kamu mahu? Maksudnya kamu mudah tak nak dapat makanan yang kamu nak? Kalau nak rasa makan apa, mudah tak? Okey. Laqad ra'aitu, aku telah melihat nabiyakum. Aku telah melihat nabi kamu ini ma yajidu, tidak dapat memenuhi perutnya, ataupun disebut dalam ni maksudnya tidak dapat mengisi perutnya. Okey. Termasuklah buah kurma yang dah buruk. Buah kurma yang dah hampir rosak lah. Dah, kalau kurma ni disimpan lama, dia dah macam buruk, kita tahu kan. Dia bukan busuk, dia buruk sebab dia kering dan mula dah berabuk. Kalau kita di Malaysia ni simpan kadang-kadang berkutu, kan. Ada nampak keluar-keluar kumbang-kumbang. Ada kumbang dalam ni. Ada kumbang dalam ni, kan. Kata Nu'man bin Bashir, kata dia, aku melihat Nabi kamu pernah tidak ada makanan, kan, yang dapat memenuhi perutnya, kecuali, ataupun disebut sini ialah aku pernah melihat Rasulullah tidak mempunyai apa-apa buat mengisi perut, termasuklah kurma yang dah rosak. Sebab itu dimulakan dengan alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Jadi ini sebenarnya memberi tamparan pada kita, ayat hadis ni, kan. Nu'man bin Bashir kata, kamu pernah tak dapat apa yang kamu nak untuk makan dan minum? Itu maksud dia. Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Pernah tak kamu tak dapat makanan dan minuman yang kamu suka untuk kamu minum dan makan? Jawapannya tak ada soal, kan? Kita tak, masya-Allah. Malaysia ni digelarkan sebagai syurga makanan. Kan? Syurga makanan. Dan ikut statistik pun obesity di Malaysia ini, kan, yang memiliki berat badan berlebihan akibat daripada makanan, kan, dan gaya hidup yang tak sihat, yang saya rujuk adalah 44.2% daripada keseluruhan rakyat Malaysia. Kan? Malaysia adalah negara yang paling kira top, paling tinggilah, maksudnya jumlah rakyatnya yang obesity, maksudnya berat badan yang melebihi berat badan ideal, kan. Tu. Jadi sebab kita syurga makanan. Yang kedua, tak silap saya, Singapura, ya. Singapura pun kita tahu syurga makanan juga. Sebab itu Nu'man bin Bashir ni, maksudnya istilahnya hadis ni dia bertanya. Sebab itu bertanya ni ada dua, kan.
bertanya kalau tak tahu, tapi bertanya untuk memberikan tempelak sebenarnya kepada kita. Bertanya untuk memberikan tempelak pada kita. Sebab itu digunakan alastum. Dia tak gunakan perkataan dan tak gunakan perkataan hal antum, tak. Adakah, tak. Dia guna alastum. Sebab alastum ni sebenarnya kalau ikut dalam tafsir pula lah alastum ni dia tak perlu kepada jawapan sebenarnya. Sebab dia bukan soalan. Dia bukan soalan, dia adalah penegasan. Tapi kalau hal, ya, perlu kepada jawapan. Jadi sebab itu jawapan alaisa ni adalah bala, dia bukan na'am. Kalau soalan kepada hal, dia adalah na'am. Kan, hal na'am. Tapi alaisa ni jawapan dia adalah bal, maksudnya bahkan, ya. Macam bala syahidna tu lah Ustaz. Ya. Absolutely, ataupun kita panggil apa kalau bahasa Inggeris? Exactly. Exactly. Maksudnya kalau soalan kepada alastum. Sebab itu bila sebut alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim yang sebaik-baiknya kan? Kita sunnah untuk menjawab dengan bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bala kan? Bahkan ya Allah, kami atas itu menjadi saksi. Jadi sebab itu perbezaan alastum dengan hal. Kalau dia tanya hal, ya mungkin sahabat jawab. Dia kata na'am. Tapi alastum ni tunduk sendirilah. Para sahabat ditanya oleh Nu'man bin Bashir, tunduk sendiri sebab kita boleh dapat makan apa yang kita nak. Sekarang ni walaupun tak ada bazar Ramadan kan, kita boleh ada pula istilah bazar rumah. Dia pergi dari rumah ke rumah. Bazar rumah. Order je. Order je. Kalau di luar mungkin kita nak dapat dulu beratur untuk beli roti john kan. Sekarang ni tak payah buka je mana-mana YouTube ada tutorial buat roti john sendiri. Jadi kita buat bazar di rumah. Kan? Jadi kita masya-Allah makan sangat mewah. Tapi kalau kita rujuk kan, Nabi SAW ni adalah orang kaya sebenarnya. Nabi orang kaya. Sebab itu Nabi daripada keturunan Bani Hashim. Hashim, nama sebenar dia adalah Amru. Hashim, nama sebenar dia adalah Amru. Kenapa dikenalkan Hashim? Hashim ni berasal daripada kalimah Hashama. Hashama ni maksudnya pecah. Orang yang memecah-mecahkan. Dan tugas Hashim ni ataupun Hashim ni dermawan. Jadi dia adalah orang yang memberi makan kepada jemaah haji yang datang ke bumi Mekah. Datang ke Kaabah tu. Dia adalah orang yang memberi makan. Bukan dia atas sebab jawatan, tak. Dia memang sifat dermawan, memberi makan kepada jemaah haji yang datang. Berapa ramai jemaah haji yang datang? Ketika itu Allah Alam lah, mungkin beribu lah berbanding sekarang ni juta kan. Mungkin beribu. Jadi namanya Amru sebab dia pecah-pecahkan roti tu, dia cari-cari ataupun dia koyak-koyakkan roti tu dan masukkan dalam bubur. Dalam bubur namanya yang kita dapat bincang sebelum makanan kegemaran Nabi SAW yang dipanggil sarid. Roti yang dalam ada kuah. Ada kuah daging, ada kuah apa semua. Itu. Jadi sampai digelarkan kepada dia Hashim. Hashim ni adalah orang yang memecah-mecahkan roti maksud dia. Itu nampak. Membanyakkan. Membanyakkan. Jadi Bani Hashim ni orang kaya. Itu Bani Hashim haram baginya zakat kan. Zakat tak layak kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Dan pakcik Nabi juga namanya atuk Nabi juga namanya Al-Muttalib. Moyang Nabi, adik-beradik dengan Hashim. Al-Muttalib namanya. Itu yang disebut sebagai Abdul Muttalib. Sebenarnya nama betul atuk Nabi ialah Syaibah. Syaibah ni uban. Ada 3 pendapat kan kita bincang. Pertama, ada uban setumpuk di kepalanya ketika atuk Nabi ni lahir, Abdul Muttalib ni. Itu nama betul dia Syaibah. Yang kedua, doa daripada ahli keluarga dia, mudah-mudahan dia ni walaupun usianya muda, pemikiran dia macam orang tua. Sebab itu dia panggil uban. Kan? Yang ketiga, kadang-kadang orang tua ni dia bukan tua pada umur tapi tua pada ilmu. Itu kita panggil syekh. Syekh ni dalam bahasa Arab ialah orang tua. Syekh. Syekh ni orang tua. Kalau orang tua syuyukh kan. Syekh ni orang tua. Tapi kenapa diberikan kepada ulama-ulama yang hebat?
macam Syekh Yusuf Al-Qaradawi kan. Kenapa Syekh? Syekh ni sebab ilmunya tu. Walaupun muda, tapi ilmunya tu sangat sangat ni kan. Sangat hebat. Saya dulu pensyarah saya panggil saya Syekh, doktor saya di Mesir tu. Dia panggil Syekh, ya Allah, rasa macam nak menangis. Macam Allah tak layaknya panggil Syekh. Tapi kita kan, Syekh, gimana? Kan? Syekh tu gelaran tu. Biasa dah. Dia panggil dia Abdul Muttalib sebab Al-Muttalib tu orang kaya. Sampai digelar Al-Muttalib tu dengan Al-Fayyad. Alif Lam Fa Ya Alif Qad. Al-Fayyad ni maksudnya orang yang dermawan. Kalau Faid ni banjir kata. Banyak jugalah, air banyak. Air banyak. Jadi orang Al-Fayyad ni maksudnya orang yang sangat dermawan. Sehingga digelarkan Al-Muttalib kan sebagai Al-Fayyad. Maksudnya memang orang kaya yang menyambung daripada Hashim bila Hashim moyang Nabi meninggal. Kan Al-Muttalib yang mengambil tugas tu untuk memberi makan kepada orang yang jemaah haji ketika itu. Jadi keturunan Nabi SAW adalah keturunan orang kaya sebenarnya. Tapi dari sudut makan, Nabi sangat sedikit makannya. Kenapa? Tunggu selepas ni. Jawapannya selepas kita berhenti rehat seketika. Pandai Ustaz dah sekarang dah. Masya Allah. Dan kita akan sambung selepas ini untuk kenapa baginda Rasulullah walaupun kaya tapi makannya sedikit saja. Kan? InsyaAllah kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersiaran menerusi rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari, dan alhamdulillah hari ini Ustaz bawakan kepada kita tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, Rasulullah tu bukannya tak ada Ustaz kan, tapinya Rasulullah itu datang daripada keturunan yang memang kaya pun. Rasulullah itu sendiri kaya tetapi makannya sedikit, tak macam kita. Allahu akbar. Dan kita ada rakan kita Ustaz di Facebook IKIM, macam Puan Sharifah Kasim kata makcik ni buka buku Ustaz bab 5 Syamai Rasulullah Ustaz, sambil-sambil dengarkan radio IKIM ni. Masya-Allah. Kita sambung lagi Ustaz. Kenapa sebenarnya Rasulullah makan sedikit, walaupun Rasulullah ada sebenarnya kalau nak boleh lebih daripada kita pun kalau nak makan. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya erti kan kalau itulah kita ni bila dalam tempoh PKP ni kan, sebenarnya kita kena ambil perkara ni untuk kita fikirkan secara mendalam. Kalau kita kata new normal ni maksudnya cara hidup baru selepas daripada PKP dan sekarang PKPB kan, sebenarnya kita boleh ambil apa yang bakal kita dengar insya-Allah ni dan operasionalnya kita boleh bincang dari sikit untuk new normal kita selepas ni dari sudut makan, dari sudut kehidupan kan. Kenapa? Okay. Pertama sekali kalau kita lihat antara rasional dari sudut akhlaknya adalah baginda Rasulullah sendiri yang memilih untuk hidup sederhana. Nabi pernah berdoa dan bunyi doanya Allahumma ja'al rizqu alu Muhammad kafafa. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ni sekadar mencukupinya sahaja. Sekadar mencukupi saja Ustaz. Nabi berdoa pada Allah, ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga Muhammad ni sekadar mencukupinya saja. Kenapa kita tak doa macam kita? Ya Allah, berilah rezeki yang melimpah ruah, ya melimpah ruah. Allah Akbar. Kan? Minta macam tu kan? Melimpah ruah rezeki yang kita nak. Tapi Nabi SAW, dia berdoa pada Allah kan? Dia minta rezeki ke ahli keluarga Nabi ni SAW kafafa, sekadar mencukupi saja. Jangan berlebihan. Itu Nabi ni kan. Jauhnya kita. Jauhnya kita kan, masya-Allah. Kenapa? Inilah yang dipanggil qanaah yati. Qanaah ni berasa cukup dengan apa yang ada. Dan dalam satu hadis yang lain, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang sederhana. Jadi kehidupan sederhana, makan pun sederhana, ataupun kita panggil konsep wasatiyah. Dia panggil wasatiyah ni kehidupan kita sederhana, tidak bermewah dari sudut pakaian, tidak bermewah dari sudut makan kan. Sebab Nabi sebagai contoh pada kita. Dan rasional yang kedua kita dapat ambil ialah berlapar ni adalah salah satu cara menyucikan hati. Berlapar ni maksudnya adalah salah satu cara menyucikan hati. Sebab itu kita dalam bulan Ramadan ni kita dilatih untuk berlapar untuk menyucikan hati kita kan sebenarnya. Sebab itu ada 5 perkara yang disebutkan yang boleh menyuci hati kita ni. Kadang-kadang kalau kita buat maksiat ni hati kita dipenuhi dengan titik hitam kan. Qala bal rana ala qulubihim kan. Orang yang melakukan dosa ni ataupun maksiat ni akan ada satu titik hitam dalam hatinya kan. Jadi bagaimana nak membersihkan hati selain daripada taubat kalau dosa besar, dosa kecil istighfar, yang ini adalah kita berpuasa pada siang hari. Maksudnya tidak makan dan minum pada siang hari. Jadi itu dipanggil salah satu cara untuk menyucikan hati sebenarnya kan. Betul. Yang kedua, Nabi SAW ingin berkongsi rasa dengan fakir dan miskin. Nabi ingin berkongsi rasa dengan fakir dan miskin. Itu jugalah yang Ramadan kita lalu hari ini. Dan sebelum-sebelum ni, kita nak rasa bagaimana perasaan orang yang tidak ada makanan. Supaya kita ni akan menghargai setiap butiran makanan yang kita makan. Itu Ramadan nak melatih kita. Kita ni sibuk nanti buka nak makan apa. Kan? Kita buka nak makan apa soalan kita. Tapi bagi orang fakir dan miskin, kan, mana nak cari makan untuk buka? Beza soalannya kan. Kita nak makan apa buka ni?
roti john ke, roti tampal ke, roti tisu ke, roti apa kan. Tapi orang miskin, orang fakir yang tidak ada, memang tak ada sumber nak makan kan, dia tanya pada diri dia mana nak cari makan berbuka petang ni. Nak berbuka dengan apa malam petang ni? Kalau nak berbuka dengan apa tu mungkin macam kita. Oh ya. Mak kita tanya, nak buka apa petang ni? Kan? Ni order roti john mak, ni order roti ni order nasi ayam, ni nasi tomato. Kan dia order tu. Tapi bagi orang fakir miskin, soalan pada diri dia, mana aku nak cari makan berbuka hari ni? Mana nak cari makan? Itu beza maksudnya Nabi SAW ingin berkongsi rasa. Sebab itu dalam peperangan Handak, ketika itu bulan Ramadan kan, sahabat lapar, mengadu lapar kan, sahabat ni dia angkat baju dia dan diikat pada perutnya seketul batu. Kan, diikat pada perutnya seketul batu untuk menghilangkan lapar. Maksudnya dengan batu tersebut ditekan perutnya supaya rasa kenyang. Lalu Nabi SAW angkat jubahnya, Nabi 2 biji batu yang diikat pada perutnya. Maksudnya Nabi lebih lapar daripada sahabat kan. Jadi Nabi sendiri yang memilih untuk itu sebenarnya kan. Inilah dipanggil qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Itu yang keduanya zuhud. Nabi SAW seorang yang kaya kan. Kita tadi bincang, Nabi seorang kaya. Tapi zuhud ni bermaksud meletakkan dunia pada tapak tangannya, bukan pada hatinya. Itu zuhud. Zahada, zuhud maksudnya ialah orang yang meletakkan dunia ini pada tapak tangannya. Kalau kita bincang tentang sifat tawaduk Nabi SAW kan, ataupun sifat akhlak Nabi SAW, Nabi ni pernah orang beri dia hadiah kan, Nabi orang pernah beri dia hadiah daripada Rubai bin Muawiz. Dia kata ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ajrin zu'bin fa atani mil'a kaffaihi hulyan wa zahaban. Aku datang menemui Rasulullah SAW membawa sepiring kurma yang baru masak dan timun kecil yang masih berbulu halus kan. Beliau membalas dengan memberiku segenggam barang berupa perhiasan dan emas kan, berupa perhiasan dan emas. Maksud Nabi ni maksudnya ialah kurma dengan timun. Balasannya Nabi kaut je macam tu. Wah, ambil dalam bekas kan, beri pada para sahabat. Kalau Allah kan tu. Jadi dalam masalah kita belanja orang kan. Belanja orang makan. Belanja kita tempat biasa, kita balas tempat biasa kan. Tapi itu Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni ada kekayaan. Nabi ada. Tapi Nabi memilih untuk susah. Dan setiap barang milik Nabi SAW adalah sedekah kepada orang Islam sebenarnya. Itu Nabi SAW. Dan zuhudnya Nabi SAW, kalau kita bincang, ada satu kisah, kalau tak silap saya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ni. Ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia meminta sesuatu pada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, contohnya kita maknakan sebagai gandum lah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak nak pinjam gandum ya Rasulullah, sebab aku dah keputusan bekalan makanan ni. Nabi pun kata, wahai sahabat, aku tak ada apa yang kau minta tu. Jadi pergilah kamu ke kedai dan berhutanglah atas nama aku, kata Nabi SAW. Maksudnya Nabi ni sifat dermawan dia satu, yang kedua Nabi akan memenuhi keperluan sahabat. Maksudnya kalau sahabat jumpa memang tak pernah pulang dengan tangan kosong, macam tu Ustaz? Ya, betul. Jabir bin Abdullah kata tak pernah Nabi kata la. Kalau minta pada sesuatu pada Nabi SAW, Nabi tak pernah kata la. Itu sifat Nabi SAW kan. Nabi zuhud. Maksudnya apa yang Nabi ada kan, Nabi akan berikan pada para sahabat. Apa yang Nabi ada, Nabi berikan pada para sahabat. Kan itu yang maksudnya rasional akhlaknya lah. Maksudnya kenapa Nabi SAW, kalau kita lihat kehidupan Nabi SAW, Nabi memilih untuk hidup sederhana. Nabi sendiri yang memilih untuk hidup sederhana. Itu ini dipanggil qanaah, berasa cukup dengan apa yang ada. Susah hati. Saya pun susah nak sampai tahap qanaah ni. Kan? Jangan berasa cukup cukup Ustaz. dengan apa yang ada. Saya lagi jauh-jauh daripada itu Ustaz. Masya-Allah. Ya Allah. Kan? Kita diuji dengan handphone je dah hati. Kan? Handphone. Kita nak beli yang latest, beli yang terkini. Handphone yang tangan tu dah elok dah.
tak ada rosak celanya pun. Kan? Tapi keluar benda yang baru, keluar lagi model yang baru, nak juga yang baru. Tak pernah rasa, tak apalah, cukuplah dengan apa yang ada kan. Kita kata tak, selagi dia boleh jawab panggilan, selagi kita boleh type message kan, berWhatsApp kan, tak apalah. Lepas tu dia tak rosak, pakailah. Tapi tak, kita susah. Kita nak juga beli yang terkini, sebab terkini katanya kameranya cantik lah. Matanya Masya ada Allah, 3, mata ada 4 Ustaz. Ya Allah. mata dia ada 4 kan. Kita punya mata satu lagi kan, nampak. Mata saya satu lagi matanya kan. Jadi dah mata 4 dah, Masya Allah kan. Tu sebenarnya itu qanaah kan. Susah, sangat susah untuk qanaah, tapi boleh capai dengan kita berlatih dan kita kenang Nabi SAW kan. Sekarang ni kita nak beli apa pun susah kan. Kita rasa macam berkira-kira nak beli. Terbatas Ustaz. Bagi yang ustaz-ustaz yang full time macam saya ni, Allah sedang berkira-kira ni kan. Kita kuliah-kuliah pun dah tak ada. Ceramah-ceramah pun yalah, sekarang ni masih dalam PKP lagi kan. Maksudnya belum boleh berhimpun ramai lagi. Jadi kadang-kadang ya Allah fikir depan. Tapi kita kata inilah waktu untuk kita new normal kan, maksudnya kita nak hidup baru. Nak beli handphone baru dah tak ada fikir dah. Baik beli, kita simpan duit tu untuk bulan-bulan seterusnya, tak tahu lagi mana nak cari ni. Mana nak cari ni kan. Itu sebenarnya perlu kita tahu. Okay. Yang seterusnya kita boleh bincang juga tentang rasional seterusnya ialah perut yang kenyang ni tidak akan masuk hikmah padanya. Hikmah ni maksudnya kebaikan. Semua lah kebaikan. Hikmah ni kebaikan. Ilmu termasuk juga dengan hikmah kan. Jadi perut yang kenyang tidak akan masuk hikmah dalamnya. Disebut dalam kitab Mawahib Al-Dunia. Syarah kepada kitab Syama'il Muhammadiyah lah kan. Jadi disebut dalam kitab tersebut bahawa perut yang kenyang tidak akan masuk hikmah. Ilmu pun susah nak masuk, kebaikan pun susah nak masuk. Sebab itu perut yang kenyang ni. Sebab itu Nabi memilih untuk berlapar. Memilih untuk hidup sederhana. Makan pun sekadarnya. Dan Nabi SAW, kalau kita rujuk dalam makanan yang lepas kan, Nabi makan kenyang illa ala dhafaf, kecuali makanan itu disentuh oleh ramai orang. Maksudnya bila Nabi menerima jemputan ataupun Nabi makan bersama dengan para sahabat. Itu kita bincang dengan akhlak lain pula. Akhlak Nabi meraihkan. Kalau Nabi berhenti awal, sahabat-sahabat berhenti awal. Betul. Jadi sebagai Tuhan ataupun sebagai ini, Nabi makan sampai Nabi kenyang sebab nak meraihkan sahabat. Kalau Nabi berhenti, nanti sahabat berhenti juga. Okay, jadi Nabi terus. Itu sebut illa ala dhafaf. Kalau selain daripada makan dengan ramai orang, Nabi makan tak pernah kenyang. Masya-Allah, subhanallah. Makan tak pernah kenyang. Maksudnya Nabi akan berhenti awal. Sekadar makan untuk mengalas perutnya, kita panggil. Yang kita alas perut sepinggan nanti. Itu baru alas perut Ustaz. Itu baru alas perut. Belum makan dia lagi. Itu beza sangat dengan kita kan. Okay. Yang kedua, dalam kitabnya juga menyebutkan bahawa, dalam kitab Mawahib Al-Dunia juga menyebutkan bahawa makan banyak akan sedikit berfikir. Dan juga keras hati. Jadi makan banyak akan sedikit berfikir dan keras hati. Sebab itu pertama sekali ialah yang dimaksudkan Nabi berhenti sebelum kenyang tu adalah sebelum sedawa yang pertama. Cantiknya Allah cipta kita ni, Masya Allah kan. Ada macam seolah-olahnya ada alat pengesan, sensor kat dalam perut kita ni. Bila kita makan, sebab perut kita ni ada 3 ruangan kan. Bukan 3 ruangan, dibagi pada 3. 1/3 untuk air, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk udara. Jadi udara tu penting. Kalau tak, mengah kita. Kita makan berlebihan, solat tarawih, Allah kan. Mula-mula takbir, Allahu Akbar, kuat. Daripada sujud nak naik rakaat kedua, Allah, lembik dah. Allah, dah tak larat dah kan. Sebab rukuk semua benda dah keluar Ustaz. Rukuk ni semua benda dah keluar. Dia jangan sedawa ketika sujud. Dia keluar nasi. Oh, bahaya. Terkeluar nasi. Sebab dah sampai sini nasi. Bukan kat perut dah. Sampai kat sini dah sikit je dah terkeluar balik kan. Sebab itu kita kena ada 1/3 daripada perut kita adalah udara.
cantiknya pula bila kita dah mengambil ruang udara itu, kita akan sedawa. Itu isyarat je, maksudnya kita telah mengambil ruang udara. Kan? Masa untuk berhenti. 2 kali berarti ruang udara dalam perut kita dah tinggal sikit. 3 kali habis. Dah tak ada ruang udara. 4 kali keluar balik nasi. Kan? Baiknya Allah. Habis tu pertama, maksudnya sebelum pertama, sedawa pertama ataupun sedawa yang pertama tu berhenti. Maksudnya makan sebelum kenyang. Itu yang dibagikan perutnya pada 3 bahagian kan. Itu yang disebut daripada hadis Nabi SAW kan. Jadi kita beri laluan kod pada pendengar kita untuk bertanyakan soalan ataupun nak berkongsi. Saya lebih suka kalau ada penonton kita, pendengar kita yang setia ni berkongsi. Berkongsi ilmu. Jadi kita ni kan 2 hala. 3 hala sebenarnya, saya, Yati dan pendengar. Betul. Ini norma baru Ustaz. Norma baru. Ya, betul. Masya Allah. Dan sebelum kita berhenti rehat Ustaz, ada seorang sahabat kita ni berkongsi. Dia kata dulu datuk dia setiap kali nak berperiksa, ada peperiksaan besar, datuk dia memang pesan untuk berpuasa supaya tenang dan terang hati katanya. Mungkin juga ada kaitan kan Ustaz kan? Ini pengalaman saya dulu di Mesir lah. Dengan sahabat-sahabat dulu. Bila kita nak periksa, ini rumah sewa saya lah. Bila kita nak periksa dulu, kita pernah makan roti saja selama 2 bulan. Sedangkan orang Malaysia ini kalau tak jumpa nasi, dia lapar nasi sentiasa Ustaz. Mesti nak nasi. Kan? Tapi tak tahulah, time tu kita pakat ramai-ramai, dia kata kalau nasi ni mengantuk, malah nak baca buku apa namanya. Lepas tu yang kedua, banyak buang masa nak masak, dia kata. Kalau kita buat giliran kan, lagi nak periksa 2 bulan, banyak buang masa nak masak, fikir nak masak apa. Senang kita beli roti, cecah je. Kari satu dah, kan? Cecah je. 2 bulan nanti. Tapi Alhamdulillah, memang betul lah. Kita tak mengantuk. Lepas tu badan kita lebih ringan. Lebih cerdas lah Ustaz. Lebih cerdas. Rupanya Allah Akbar. Jaga perut. Faktor makanan sebenarnya. Kan? Itu betul. Saya pun pernah lalui, dan kalau sahabat-sahabat saya yang mendengar kita kan, yang sewaktu di Mesir dulu satu rumah, mereka ada pengalaman yang sama dengan saya. Masya Allah. Tapi betul, maknanya kita apa yang kita makan Ustaz kan. Insya Allah. Terima kasih Ustaz perkongsian Ustaz dan juga sahabat kita tadi. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Lepas ni kita akan sambung sikit lagi sebelum kita tamatkan program kita. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bukan kata tak boleh rasa diri baik, tapi berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Bila sebaik kita baca 1 juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis 1 juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ni baca Quran? Saya dah habis dah 1 juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya 1 juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan 1 juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang diperli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar diperli isteri yang baca 1 juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain. Kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran Mesti Rahmatan lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawahari. Bagi rakan-rakan pendengar yang dengarkan kami menerusi FB IKIM FM secara live kami bawakan saat ini, boleh tekan butang share. Semoga lebih ramai lagi faham dan tahu bagaimana baginda Rasulullah menjalani kehidupan, cara makannya dengan penuh tawaduknya, dengan penuh kerendahan hati, qanaah, bersederhana. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz tadi gariskan. Dan ada rakan kita tanya soalan Ustaz. Bila cakap tentang makan ni, ada tanya berapa kali baginda Rasulullah makan dalam sehari Ustaz? Okey, kajian yang saya buat, baginda Rasulullah makan 2 kali sehari. 2 kali. Pagi dan malam ataupun petang sebenarnya. Maksudnya
untuk malam dan untuk siang 2 kali sehari kan. Tapi kalau kita rujuk dari sudut rational science pula ini, dia makan banyak kali tak apa sebenarnya, tapi kuantiti makanan tu, bahasa pemakanan ni portion. Pembahagian. Portion makanan tu kan, maksudnya tu yang perlu kita ambil. Sebab itu sebenarnya macam saya ni ada gastrik yang kuat jugalah kan. Doktor sarankan pada saya yang gastrik, saya tak boleh, saya 3 jam sekali lapar, 3 jam saya lapar. Tapi doktor pesan kena makan 6 kali sehari, 6 kali sehari. Lepas tu dengan cuba dia agak terlupa kot, dia terlupa nak tegur. Dia kata 6 kali sehari. Saya 6 kali sehari macam makan tengah hari, tu yang pada macam ni. Dia 6 kali sehari. Saya rasa bukannya doktor lupa nak tegur Ustaz. Ustaz terlupa nak ambil yang hujung tu. 6 kali sehari. 6 kali sehari tapi sedikit-sedikit. Ya, betul. Maksudnya 6 kali sehari dengan jumlah yang sangat sedikit. Sekarang macam alas perut lah, jangan tak ada langsung dalam perut ni, sebab bila orang gastrik ni dia asid kan, ada mungkin dalam perut ni ialah berlaku radang ke, wallahu alam, dalam zalik lah. Tapi orang gastrik ni dia akan rasa cepat lapar kan, cepat lapar, pedih perut. Tapi alhamdulillah, inilah hikmah Ramadan ni. Tapi sepanjang Ramadan ni alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah. Apa tipsnya? Kita minum Nabiz. Nabiz ni saya blend susu dengan kurma sebagai sahur. Saya sahur sahaja Ustaz. Ya, tu alhamdulillah. Sampai petang keluar juga ada kuliah juga kan, maksudnya kita dah start dah ada kuliah kan. Jadi Ustaz, Nabiz tu kita rendamkan kurma dengan susu ke ataupun kita memang blend kan? Kena blend. Dia sebenarnya kalau ikut Nabiz ni rendaman beberapa biji kurma dalam air masak. Air masak. Ya, itu Nabiz kan. Tapi susu kan kata Nabi SAW, tidak aku ketemui sesuatu yang di atas muka bumi ni yang terkandung padanya makanan dan minuman melainkan susu. Kita dah bincang lepas kan. Jadi susu ni dia terkandung makanan dan minuman. Jadi kalau kita minum susu, kita dapat makan dan minum sekali. Campur dengan kurma, masya-Allah, lagilah kenyang sebenarnya, kenyang. Kan? Jadi itulah tips ni bagi yang kat luar tu yang ada masalah tak tahan ke, berlapar ke macam mana, kita boleh ambil tu sebagai tu kongsian sama, insya-Allah. Jadi okey, cuma dari sudut rational science ya, yang disebut kita ada istilah pertama breakfast. Yang kedua dipanggil tea break. Tea break. Yang ketiga adalah lunch. Yang keempat high tea, minum petang. Yang kelima dinner, makan malam. Yang satu lagi dipanggil supper. Kan? Jadi sains kesihatan dia syorkan pada kita 6 waktu makan yang terbaik sebenarnya. Tapi 6 ni dia kena ambil portion yang sedikit. Contohnya macam malam sebelum tidur tu minumlah air masak dengan apa lagi, biskut-biskut kering apa kan. Tak payah makan malam, nak makan mi bandung atau roti canai kan. Itu memang tidur dengan perut yang kenyang. Sebab itu Nabi SAW tak pernah tidur dalam perut yang kenyang. Kan disebut dalam hadis Nabi tak pernah tidur dalam keadaan perut yang kenyang. Sebab apa? Sebab Nabi tak makan malam. Sebab makan malam ni makan yang menggemukkan. Makan malam makan yang menggemukkan. Seperti kita bincang lepas rasional tidur awal. Ya, rasional tidur awal satu kajian daripada kita bincang lepas satu kajian sains. Tidur awal dapat membantu mengurangkan berat badan sebanyak 56%. Kan? Kenapa? Rupanya bila seorang tu tidur, dia akan menghilangkan keinginan orang tu makan lewat malam. Kalau tidur awal, orang yang tidur, sebab orang yang tidur ni Allah off kan dia punya deria bau dia, kan? Kalau tak dah bangun makan. Kita ada 2 lubang. Hidung kita ada 2 lubang. Okey. Lubang pertama, sifat dia laju. Cuba kita buat ni. Kita memproses dulu. Okay. Satu yang laju ni adalah untuk angkut oksigen masuk dalam paru-paru. Itu sifat dia laju. Yang kedua yang perlahan tu. Yang perlahan, sekarang ni saya sebelah kanan yang laju. Yang kiri perlahan. Yang perlahan tu tujuannya untuk
detect bau, untuk kesan bau. Sebab kalau kita hidu dengan kuat-kuat, kita takkan dapat cium bau tu kan. Jadi dia kena perlahan-lahan bau. Jadi yang perlahan tu tugasnya untuk mengesan bau kan. Jadi rupanya uniknya bila seorang manusia tu tidur, dia takkan deria baunya tu Allah tutup, off kan. Subhanallah. Isteri menumis sambal kat dapur, anak yang tengah tengok TV, Hashim masih bersin je kan. Ibu masak apa ni? Sakit. Tapi suaminya boleh berdengkur kat sofa kan. Relax je. Siap dengkur lagi kan. Sebab apa? Sebab orang yang tidur ni dari baunya Allah tutup. Subhanallah. Itu orang yang sesama kalau makan tak ada nikmat. Yelah, sebab dia tak boleh nak bau. Kan? Sampai saya tengok itu food files dalam ni lah di TV kan. Saya suka tengok rancangan masakan, travel, Animal Planet, Discovery semua saya suka tengok tu. Rupanya dia sebut ada satu sekarang saintis buat dia panggil rasa makanan dalam bentuk wap. Dia hidukan pada orang wap tu. Lepas tu suruh telan. Dia telan tu je Ustaz. rasa pahitnya. Ni bau ni untuk rasa masam. Dia hidup kan. Waktu sudut kata telan dia. Dia terkejut yang tu. Maksudnya betul-betul rasa masam. Jadi dia sebenarnya hidung. Hidung ni akan bawa bau tu ke belakang otak. Ke belakang otak untuk otak kesan bau. Rasa apa. Sebab itu kalau orang sesama masaklah apa-apa sedap pun, dia rasa sedap. Sebab itu bagi orang yang sains kesihatan ni kata dia 6 makan, tapi dengan portion yang terbaik lah. Tapi Nabi SAW, kalau saya rujuk, kalau ada lagi sahabat-sahabat di luar sana ada dapat maklumat lebih tepat, saya kongsi dengan kita semua. Semua saya dapat Nabi makan 2 kali sehari. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Kita sampai ke hujung dah Ustaz. Sekejap je masa berlalu. Mungkin sedikit kesimpulan sebelum kita tamatkan program kita. Silakan Ustaz. Okey, saya nak baca satu hadis sebagai penutup daripada Abdul Rahman bin Auf, daripada Naufal bin Iyas Al-Huzaili. Katanya Abdul Rahman bin Auf adalah sahabat kami, sebaik-baik sahabat. Suatu hari kami datang menemuinya. Apabila kami masuk ke dalam rumahnya, beliau masuk ke dalam dan mandi. Selepas itu beliau keluar membawa hidangan berisi roti dan daging. Apabila hidangan diletakkan, Abdul Rahman terus menangis. Lalu aku berkata, wahai Abu Muhammad, ini gelaran kepada Abdul Rahman bin Auf. Abu Muhammad ni biasa anak pertamanya adalah Muhammad. Wahai Abu Muhammad, apa yang menyebabkan engkau menangis? Beliau menjawab, Rasulullah SAW telah wafat dalam keadaan baginda dan ahli keluarganya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Aku melihat kematian kita ni dilewatkan bukan bererti kita lebih baik daripadanya. Maksudnya hadis riwayat Tirmizi, hadis ni hadis sahih. Baginda SAW sebenarnya kehidupannya sangat sederhana. Kan? Disebut dalam hadis yang lain pula, kunna ala Muhammadin namkuthu syahran mastawqidu binarin in huwa illa tamaru wal ma. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kami ahli keluarga Nabi SAW pernah tinggal sebulan penuh. Tidak ada apa yang boleh kami masak. Nastawqidu binarin. Tak ada benda yang kami boleh masak, yang melainkan pada kami ketika itu adalah air kosong dan kurma. Maksudnya kehidupan Nabi SAW sangat sederhana. Jadi kita ni selepas tempoh PKP ni kan, sebelum ni kita mungkin ni mungkin nak mengajar kita satu kehidupan yang baru kan, satu kehidupan yang baru pada kita dari sudut makan kita. Jadi dari sudut cara hidup kita, dari sudut pemakanan kita dan sebagainya. Jadi kita kena cuba dengan buka buku baru dari sudut kehidupan. Jangan kita bukan tak boleh jadi orang kaya tau ya. Kita dituntut jadi orang kaya sebenarnya. Kita dituntut jadi orang kaya. Supaya dengan kekayaan kita tu kita dapat bantu Islam, bantu orang yang susah. Boleh keluarkan zakat. Zakat. Itu tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bermaksud kita ni memang galakkannya untuk jadi kaya sebenarnya. Kita jadi kaya. Cuma
kena faham maksudnya apa yang kita bincang ini bukan nak jadikan kita miskin, bukan suruh kita jadi miskin, tapi untuk kita jadi kita hidup keadaan bersederhana. Nabi SAW banyak duit, kaya kan. Termasuk suara anak saya terganggu dalam mungkin masuk radio ni. Dia pun nak suara dia masuk satu Malaysia dengar kot, wallahu alam kan. Jadi Nabi sebenarnya bukan nak apa yang kita bincang ni bukan nak suruh kita jadi miskin, tak. Nabi sendiri kaya, cuma Nabi memilih untuk hidup sederhana, kan. Nabi ada kekayaan, sebab itu Nabi SAW bila tu kita bincang tadi kan, Nabi genggam satu genggam emas, kan, berikan pada sahabat. Berarti Nabi ada, kan. Nabi ada, tapi Nabi memilih untuk makan sederhana, hidup sederhana, berpakaian dengan pakaian sederhana. Maksudnya sederhana, bukanlah bermewah-mewah. Itu yang perlu kita bincang. InsyaAllah kita akan sambung tajuk ni untuk pertemuan kita akan datang nanti, sebab banyak lagi kita nak kongsikan tentang bagaimana kehidupan Nabi SAW, kan. Masya Allah. Kita memang nak belajar pun sepanjang ni pun kita cerita tentang kehidupan baginda sebenarnya, Ustaz, kan. Cuma Ustaz dah potong-potong, dah kecil-kecilkan dia, dah racik-racik sikit-sikit, kita dah dapat sikit-sikit. Semoga dengan cara macam ni lebih mudah lagi kita faham, lebih mudah lagi kita nak amalkan, mencontohi baginda Rasulullah SAW. Apa, terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Sampai bertemu lagi minggu hadapan, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.